Okay, jap kamu tengok Okey, insya-Allah kamu akan bersama dengan cikgu sehingga pukul 12.30 hari. Nak sembang-sembang je dengan kamu. Tak ada apa-apa pun. Nak tanya kamu je, okey tak belajar? Ni dah minggu ke berapa ni? Cikgu rasa minggu keempat kamu belajar di Sekolah Menengah Agama Chua, betul tak? Minggu keempat kan anak-anak? Betul. Okey. Betul. Macam biasa, sebelum kita mulakan, cikgu nak kita sama-sama baca doa belajar dulu. Boleh? Boleh tak? Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey? Alhamdulillah. Okay, cikgu nak tanya, anak-anak ni peka tak dengan maklumat yang selalu cikgu-cikgu bagi kat dalam WhatsApp tu? Ke confuse? Banyak sangat kat dalam maklumat dalam WhatsApp tu sampai kamu confuse. Cikgu nak tanya. Kadang-kadang confuse ya? Confuse kan kadang-kadang. Sikit-sikit. Sikit-sikit. Okey, macam mana kita nak tahu yang kita takkan tertinggal maklumat yang cikgu bagi kat dalam WhatsApp tu? Apa yang perlu kita lakukan? Tengok daripada atas ni. Tengok daripada atas. Kena scroll lah. Kamu kena scroll lah daripada atas tu. Kena tengok satu-satu pelan-pelan ya. Macam mana kita nak pastikan supaya apa yang kamu scroll tu tak ke bawah ya. Kadang-kadang bila kita scroll tu, bila ada maklumat baru tiba-tiba sampai terus hilang apa yang kamu scroll tadi. Betul tak? Jadi macam tu kan? Betul. Jadi macam mana nak buat tu? Bila kamu nak cari maklumat, anak-anak, cikgu bagi tips ni. Bila kamu nak cari maklumat, ya, nak scroll maklumat yang cikgu bagi ni, dekat kamu nak tengok apa benda yang cikgu bagi tadi ya. Yang daripada awal pagi tadi ke kan, kamu nak buat kerja sekolah yang cikgu bagi. Mula-mula tutup data dahulu. Supaya dia tak bergerak. Kalau kamu tak tutup data, nanti ada maklumat baru sampai kat bawah, nanti tiba-tiba dia dah lari dah. Nak mengelakkan daripada maklumat yang kamu tengah scroll, kamu tengah baca ni, tiba-tiba dia lari sebabnya ada maklumat baru yang masuk ke dalam WhatsApp group atau Telegram kamu tu. Jadi nak mengelakkan kamu terhilang maklumat yang kamu sedang baca masa tu, kamu sedang cari, tutup data dulu, baru kamu cari maklumat tu. Barulah senang nak jumpa. Okey? Boleh buat tak? Agak-agak? Boleh. Boleh cuba ya. Okey. Pertama sekali cikgu nak tanya, hari tu masa program orientasi banyak maklumat cikgu bagi kat kamu. Kamu ingat lagi tak maklumat yang cikgu bagi tu? Tak ingat? Tak ingat? Ada siapa-siapa tak yang ingat? Cikgu nak bagi hadiah ni. Siapa yang ingat? Cikgu boleh test tak? Cikgu nak buat ujian lah sikit. Nak tengok kamu ingat lagi tak apa cikgu bagi tahu kamu masa program orientasi hari tu. Okey, macam mana cikgu nak test kamu ni? Okey anak-anak, cikgu nak kamu keluar sekejap daripada Google Meet ni. Ya. Cikgu nak kamu keluar daripada Google Meet, cikgu nak kamu jawab soalan kuizi cikgu ni. Dengar. Okey. Okey, kamu keluar daripada Google Meet, buka WhatsApp kelas tadi, cikgu send quizzes dekat kamu jawab. Ya? Okey? Okey, boleh keluar sekarang? Boleh keluar? Keluar sekejap, tak apa, nanti boleh masuk balik Okey, kamu tengok apa yang cikgu send ni? Dah ada dekat dalam kelas 1 Sina. Lepas tu dah ada dekat kelas 1. Okey, cikgu nak kamu jawab soalan quizzes dalam grup masing-masing Cikgu nak tengok kamu ingat lagi ke tidak maklumat yang cikgu pernah sampaikan masa program orientasi. Cikgu nak test. Tempat pertama, cikgu nak bagi hadiah ni ialah
Okey, Camelia Batrisha. Tahniah dekat Camelia. Bagi tepukan kat Camelia sikit. Okey, tahniah Camelia. Cikgu bagi nanti. Cikgu akan bagi hadiah. Nampak tak cikgu tayangkan apa ni? Nampak kan? Cikgu akan bagi hadiah ni dekat Camelia nanti ya. Camelia ambil dekat dalam Dropbox dekat sekolah. Okey, nanti masa Camelia nak ambil sama-sama nanti Camelia nak ambil kerja-kerja yang cikgu bagi ke, ya, nak hantar tugasan ke, ambil sekali hadiah cikgu ni Okey, tempat kedua kita tengok. Tempat kedua siapa yang dapat? Okey, Nurin Lia. Tahniah Nurin Lia. Ni dia cikgu bagi Nurin Lia nanti Nurin Lia pun boleh ambil nanti dekat Dropbox. Okey, tempat ketiga ialah Muhammad Hakim. Muhammad Hakim ada Muhammad Hakim? Sebut sikit suara. Cikgu tak dengar. Muhammad Hakim ada? Muhammad Hakim. Mana Muhammad Hakim ni? Hello, Hakim. Okey. Nombor 3 adalah Hakim. Okey. Nombor 4 adalah Farish Haikal. Ya, Farish Haikal. Cikgu bagi ni kat Farish nanti. Farish ambil dekat Dropbox dekat depan sekolah. Nombor 5 ialah Khairul Wafi. Okey, tahniah Khairul Wafi. Okey, cikgu bagi ni kat Khairul Wafi nanti Ambil tahu dekat sekolah. Okey, cikgu. Sama-sama. Okey, kita tengok sekarang apa jawapan dia. Okey, kita tengok Nak. Okey. Okey. View quiz. Kamu dapat tengok kan skrin cikgu kan? Tahu tak? Nampak kan? Okey, Sekolah Menengah Agama Chua ditubuhkan bila? Ingat lagi tak? Tahun bila? 1959. Jawapan dia. Okey, jawapan dia adalah 1959. Okey, kelab badminton merupakan kelab sukan permainan yang ada di Sekolah Menengah Agama Chua. Betul ke salah? Betul. Jawapan dia betul ya. Rumah sukan Ahmar ialah rumah sukan Ahmar. Ahmar adalah Ahmar dalam bahasa Arab. Ahmar adalah rumah merah. Okey. Pada tahun 2020, Sekolah Menengah Agama Chua tidak berjaya mendapat tempat di peringkat kebangsaan dalam pertandingan PPDA, Pendidikan Pencegahan Dadah. Betul atau salah? Salah. Ada ya Sekolah Agama Chua. Sekolah Menengah Agama Chua menang tempat ketiga dalam pertandingan PPDA, peringkat kebangsaan. Okey, soalan nombor 5. Yang manakah antara berikut merupakan nama penuh guru penolong kanan hal ehwal murid? Mana satu? Yang mana satu? Ustaz Ahmad Zulfaqar. Ustaz Zulfaqar. Itulah guru penolong kanan hal ehwal murid kita. Ustaz Syairozi? Ustaz Syairozi, guru kurikulum. Guru penolong kanan kurikulum pandai. Siapa yang jawab tu? Ilham. Ilham pandai Ilham. Okey. Puan Kamisa? Ilham. Okey. Tahniah Ilham, bagus Ilham Puan Kamisa? Guru apa? Puan Kamisa Hasura, guru penolong GPK 1. Guru penolong kanan 1 ataupun guru penolong kanan kurikulum. Puan Maimun? Kalau tak tahu ni cikgu nak sebat ni. Nama pengetua pun tak tahu Okey, nama pengetua kita ialah Puan Maimun binti Bahari. Okey. Soalan nombor 6. Berikut ialah mengapa menuntut ilmu itu wajib ke atas umat Islam, kecuali semua jawapan tu betul, kecuali kita tuntut ilmu ni bukan untuk kaya. Untuk kaya. Itu bukan keutamaan. Ya, betul ada orang ni dia cari ilmu, cari pengetahuan supaya dia dapat meningkatkan kekayaan
diri dia. Tapi itu adalah bukan keutamaan dan janganlah jadikan itu satu keutamaan ya. Yang penting ialah tujuan menuntut ilmu tu sebab nak memperbaiki diri ya, supaya kita dapat menegakkan agama kita. Kita boleh berdakwah dengan orang lain, memperkenalkan tentang agama kita kepada orang lain ya. Supaya kita lebih bersikap sabar dan boleh bersikap adil ya, berfikir dengan baik dan adil. Okey. Satu lagi. Ni yang paling penting sekali. Berikut ialah kepentingan belajar. Kecuali apa? Disanjung tinggi oleh rakan-rakan ya. Ada orang dia belajar tu sebab dia nak dapatkan ilmu tu supaya orang lain sanjung dia. Sanjung dia. Orang kata nak rasa Tinggi diri. macam rasa macam bongkak pula kat situ ya. Jangan macam tu. Okey, kita ni belajar sebab tuntutan agama yang pentingnya. Sebab agama menuntut kita supaya menuntut ilmu, supaya kita belajar ya. Okey. Yang seterusnya, kelebihan orang berilmu. Orang berilmu ni semuanya ni betul semua jawapan dia. Orang berilmu dia sentiasa di hadapan. Dia akan sentiasa menjadi tempat rujukan orang lain ya. Orang yang berilmu akan sentiasa membimbing orang yang kurang ilmunya. Okey, penting menjadi orang berilmu ni tahu. Yang mana antara berikut ialah kaedah paling penting untuk mencapai matlamat. Ni cikgu dah ajar hari tu. Kaedah paling penting. Pertama sekali, kaedah paling penting sekali yang pertama yang kamu kena buat ialah mesti tulis matlamat di tempat yang mudah untuk dilihat ya, supaya kamu ingat ya. Kamu ingat apa yang kamu nak capai. Okey. 10. Punca paling popular yang menyebabkan pelajar lesu dan tak bermaya semasa PDPR ialah bukan sebab tak mandi. Yang lain tu sebab juga, tapi tak sepenting sebab tak cukup tidur. Kebanyakannya kenapa kamu letih, lesu sebab tak cukup tidur. Tidur lambat ya. Okey, ni jawapan dia. Puas hati tak? Puas hati tak dengan jawapan tu? Okey. Kita terus dengan cikgu punya presentationnya. Cikgu nak cakap. Cikgu banyak nak cakap dengan kamu ni. Okey, tahniah ya. Untuk 5 orang tadi. Okey. Cikgu nak teruskan tentang matlamat. Hari tu cikgu ada tanya kamu tentang matlamat kamu ya. Cita-cita kamu. Yang cikgu minta kamu isi dalam Padlet tu. Apa yang kita ingin capai. Kita kena tahu macam mana kita nak capai matlamat tu. Macam mana kita nak jadikan kita punya matlamat, kita punya cita-cita tu kenyataan. Realiti. Macam mana nak jadikan matlamat dan impian kita tu realiti. Okey, cikgu nak tanya anak-anak. Ada tak antara anak-anak yang tak tahu impian dia apa, matlamat dia apa, cita-cita dia apa? Ada tak? Semua ada matlamat ya? Semua ada cita-cita? Ada. Kalau ada, alhamdulillah, itulah yang penting sekali. Okey, yang penting sekali memang kamu kena ada matlamat. Barulah kamu akan rasa semangat dan kamu akan bermotivasi untuk capai matlamat kamu tu, sebab kamu akan usaha sungguh-sungguh untuk capai matlamat kamu ni. Satu lagi cikgu nak tanya, adakah matlamat kamu tu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ilmu, pencarian ilmu. Tadi kamu cakap kamu ada matlamat. Sekarang soalan cikgu ialah adakah matlamat kamu tu berkaitan dengan pencarian ilmu? Ataupun matlamat kamu tu matlamat jangka pendek aja. Contohnya macam saya nak menang. Saya nak menang dalam game Among Us. Contoh ya. Saya nak jadi pemenang. Saya nak tim saya menang dalam game Among Us. Contoh. Itu matlamat jangka pendek. Ya. Matlamat jangka panjangnya apa? Apa yang kamu nak sangat? Kamu kena fikir tahu daripada sekarang.
supaya kamu rasa bersemangat dan bermotivasi nak teruskan kehidupan. Kamu nak buat aktiviti ya di rumah atau di sekolah ya, kamu akan rasa bersemangat sebab kamu nak kejar impian kamu nak kejar cita-cita kamu ni. Jadi kamu kena pastikan kamu ada matlamat. Tapi anak-anak, macam mana kalau ya? Ada soalan? Izmin masuk. Izmin nak masuk? Okey, jap. Okey, cikgu tak nampak. Okey, Assalamualaikum. Ada siapa lagi nak masuk? Ada siapa-siapa lagi nak masuk? Kalau ada siapa-siapa lagi nak masuk, cikgu masukkan. Okey, tak ada. Tak ada dah Okey, cikgu. Kalau ada nanti bagi tahu cikgu lagi Mungkin cikgu tak perasan sebab cikgu tengah buka slide ni. Okey, kalau anak-anak tak tahu apa yang anak-anak nak capai, macam mana? Macam mana nak buat? Saya tak tahu apa yang saya nak. Kalau kamu tak tahu apa cita-cita kamu, apa keinginan kamu ya, kamu kena kenal potensi diri kamu. Macam mana nak bantu supaya kamu tahu apa yang kamu nak, supaya kamu tahu apa yang kamu inginkan, supaya kamu tahu apa matlamat diri kamu. Kamu kena tahu potensi diri, kena tahu kelebihan diri, kena tahu kelemahan diri. Barulah kita boleh fikirkan matlamat yang sesuai dengan diri kita. Macam mana nak buat tu? Macam mana cara nak kenal potensi diri ni? Macam mana kita boleh kenal potensi diri kita? Ialah pertama sekali melalui ujian bakat. Apa benda ujian bakat? Ada antara anak-anak yang ada bakat tersembunyi. Contoh ada anak-anak yang pandai menyanyi, mungkin pandai tulis had, pandai melukis. Ada yang ada bakat boleh menari ke, ya, kamu ada bakat-bakat terpendam, boleh pandai bertaranum ke, ya. Bakat yang ada pada anak-anak tu adalah potensi, kelebihan kamu. Jadi macam mana kita nak tahu kita ada bakat-bakat ni? Kena lalui ujian bakat. Okey, macam mana nak dapatkan ujian bakat ni? Kadang-kadang ada sekolah ada anjurkan pertandingan-pertandingan, ya, ataupun pertandingan-pertandingan yang dianjurkan oleh badan-badan luar, mungkin sektor-sektor lain di luar daripada sekolah. Contohnya mungkin dalam komuniti kamu ada kampung yang buat pertandingan tersebut. Pertandingan Nak masuk lagi. Siapa nak masuk? Izmin tak masuk lagi. Dia cakap dia belum masuk. Lah, mananya? Cikgu dah tunggu dah ni. Cikgu tunggu tak ada. Saya masuk dah. Tak ada link pun. Kalau ada cikgu dah masukkan dah ni. Mana linknya tu? Saya. Ni Hasmin. Ada dah kan? Tadi saya tak boleh masuk. Tak ada orang invite. Oh, ya ke? Ni kamu dah masuk dah kan? Okey. Boleh dengar tak? Boleh nampak tak cikgu punya slide? Boleh? Boleh. Okey. Cikgu teruskan ya. Okey. Okey, kita sambung tadi Cikgu berhenti kat mana tadi? Ujian bakat tadi. Kalau kamu tak tahu apa matlamat kamu tak tahu apa yang kamu nak capai dalam hidup ni, apa impian kamu kena cari potensi diri kamu tu. Kena kenal kelebihan dan kekurangan saya. Melalui pertama sekali, macam mana nak tahu potensi diri tu? Ujian bakat yang cikgu cerita tadi, ya. Ujian bakat. Okey, yang kedua, ujian pencapaian. Ujian pencapaian adalah biasanya ujian pencapaian di sekolah, pencapaian akademik kamu, pencapaian co-curriculum kamu, ya. Itulah ujian pencapaian yang dapat bantu kamu kenal potensi diri kamu. Yang kedua. Yang ketiga, melalui ujian minat kerjaya. Ujian minat kerjaya ni nanti kamu akan tahu mana satu bidang kerjaya yang sesuai dengan diri saya. Kat mana kamu nak buat ujian minat kerjaya ni?
ujian minat kerjaya ni kamu akan buat dengan Cikgu Jamilah nanti bila kamu dah naik sekolah. Nanti cikgu akan bantu kamu ya. Ujian pencapaian, kat mana kamu nak dapat ujian pencapaian ni? Kamu tahu tak, bila kamu bersekolah, kamu ada ujian pentaksiran bilik darjah yang dijalankan oleh guru-guru kamu. Itulah ujian pencapaian kamu. Sebab tu kamu kena belajar betul-betul, kamu kena belajar sungguh-sungguh. Sebab daripada keputusan pentaksiran bilik darjah tadi, iaitu ujian pencapaian kamu, kamu akan tahu potensi diri kamu tu di mana. Barulah kamu tahu apa yang kamu inginkan, apa yang kamu cita-citakan berdasarkan pentaksiran bilik darjah. Sebab tu bila belajar dengan cikgu-cikgu, kamu kena usaha, kena bersungguh-sungguh. Kalau tak, nanti kamu tak tahu yang mana yang paling sesuai dengan diri saya, yang mana saya paling minat, yang mana saya paling mahir, paling bagus kat mana. Jadi kamu kena belajar bersungguh-sungguh. Okey, cikgu macam dengar ada orang nak masuk ni. Tu dia, ada satu. Okey, Assalamualaikum. Okey, satu lagi. Selain daripada ujian bakat, kamu pernah tengok kan rancangan reality TV dekat Astro ke, rancangan Astro atau rancangan yang ada di televisyen, diorang buat pencarian bakat. Tu yang cikgu masuk dalam nombor 1 tadi, ujian bakat tadi. Kalau kamu nak tahu bakat kamu tu, apa bakat yang ada pada diri kamu, masuklah pertandingan yang dianjurkan oleh sekolah ke, ataupun pihak lain pun, orang luar pun boleh juga. Contoh kalau kamu tengok dekat melalui internet tu, ada anjuran daripada unit Kementerian Pelajaran, ada unit perpustakaan. Jadi kamu masuk semua tu. Nanti bila kamu tahu, bila kamu dah masuk, baru kamu tahu kamu sebenarnya ada bakat dalam bidang itu ya, dalam bahagian itu. Contoh melukis ke, bercerita ke ya, berlakon ke, kamu pandai menggunakan social media ke. Semua pertandingan ini akan membantu kamu untuk kenal pasti potensi, kelebihan kamu ya, apa yang kamu hebat. Macam tu. Okey, tadi cikgu cakap ujian minat kerjaya tadi, kalau kamu nak buat, kamu kena datang sekolah. Nanti kamu akan buat dengan Cikgu Jamilah ya. Minat kerjaya ni nanti kamu akan tahu apa bidang kerjaya yang sesuai dengan diri kamu ya. Yang keempat, macam ni kita nak tahu potensi diri kita. Keempat adalah dengan melakukan ujian personality ya. Pernah buat tak ujian personality warna sebelum ni anak-anak masa sekolah rendah? Pernah tak buat? Pernah tak buat ujian personality? Anak-anak? Halo? Pernah buat tak? Tak pernah? Tak pernah ya? Okey, tak apa. Kalau tak pernah buat, tak apa. Nanti kamu bersemuka nanti dengan cikgu. Bulan 4 nanti insyaAllah kamu sekolah. Nanti kamu akan buat dengan Cikgu Jamilah. Okey, nanti kamu akan tahu saya ni orang yang macam mana. Okey, seronok kenal personality diri ni sebenarnya. Nanti kamu akan tahu apa kelebihan kamu ya. Apa ciri-ciri personality diri kamu yang kamu boleh kembangkan lagi ya. Boleh kembangkan lagi ya. Boleh mendatangkan kelebihan kepada diri kamu nanti ya. Okey, nombor 5. Apa lagi? Macam mana kita nak kenal potensi diri kita ni? Melalui nombor 5 adalah kemahiran. Kemahiran yang telah dikuasai ataupun kemahiran yang kamu ingin kuasai. Kemahiran ni ada 2 tau anak-anak. Kemahiran soft skill. Okey, ataupun hard skill. Apa benda soft skill dengan hard skill ya? Ni cikgu nak cerita sikit ni. Okey. Kemahiran hard skill dengan soft skill. Okay, hard skill ni pengetahuan
pengetahuan yang kamu belajar ataupun pengetahuan yang kamu miliki. Contoh macam akademik, macam matematik, macam pengetahuan mengenai sains, ni pengetahuan akademik lah. Tu termasuk dalam kategori hard skill. Ataupun kemahiran yang hard skill ni macam kemahiran menendang, menyepak, yang kamu belajar untuk tim bola sepak kat sekolah. Itu pun masuk dalam kategori hard skill. Satu lagi kemahiran adalah kemahiran teknikal, macam kemahiran kamu menyediakan video. Itu adalah kemahiran teknikal, sebab bukan semua orang ada kemahiran teknikal ni tahu. Kemahiran menyepak bola pun bukan semua orang ada, betul tak? Jadi apa kemahiran apa yang kamu dah kuasai ataupun apa kemahiran hard skill yang kamu nak kuasai. Kamu dah kena tanya diri kamu daripada sekarang ni. Okey. Satu lagi, selain pada kemahiran hard skill, kamu ada kemahiran soft skill. Apa kemahiran soft skill ni? Kemahiran insaniah. Kemahiran insaniah ni adalah kemahiran, contohnya macam kemahiran kerja berpasukan, kemahiran berkomunikasi dengan orang lain, macam creativity, soft skill, okey. Macam sifat suka membantu, itu semua kemahiran soft skill. Kedua-dua ni anak-anak yang cikgu kasihi, yang cikgu sayangi, hard skill dan soft skill ni sangat penting untuk kamu kuasai supaya kamu boleh menyesuaikan diri dengan segala cabaran dan rintangan semasa kamu menuntut ilmu lah, semasa kamu membesar. Kalau kamu contoh kalau soft skill dekat PDPR apa dia? Contohnya macam menepati masa. Cikgu dah sebut dah satu. Menepati masa, soft skill. Satu lagi apa? Disiplin. Macam mana kamu mendisiplinkan diri? Bangun pagi pukul 6, solat subuh, kemudian mandi. Lepas tu bersedia bersarapan, lepas tu bersedia untuk kelas. Itu termasuk dalam kategori soft skill, disiplin. Mendisiplinkan diri. Macam mana kamu mendisiplinkan diri. Okey. Lepas tu kamu menepati masa, kamu memastikan diri kamu hadir ke kelas setiap hari. Itu masuk dalam kategori soft skill, anak-anak. Kalau kamu daripada sekarang tak ada buat sesuatu untuk asah kamu punya hard skill dengan soft skill ni, nanti cikgu bimbang bila kamu semakin dewasa, semakin remaja, semakin meningkat dewasa, nanti kamu akan menghadapi kesukaran, kesukaran sebab kamu tak ada kemahiran-kemahiran ini ataupun kurang dengan kemahiran-kemahiran ini. Sebagai contoh, kalau daripada sekarang kamu dah tak nak masuk kelas PDPR, malas masuk kelas PDPR, tidak mustahil apabila pembelajaran bersemuka, kamu malas nak pergi nak pergi mana? Sekolah. Malas nak pergi sekolah. Bila kamu disiplin mengikuti pembelajaran, itu adalah salah satu kategori kemahiran insaniah, kemahiran soft skill. Hard skill adalah apa yang kamu belajar dengan guru-guru kamu lah. Apa ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kamu tu adalah hard skill. Jadi mesti belajar. Bukan untuk orang lain tapi untuk kebaikan diri kamu juga. Sebab melalui hard skill dan soft skill yang kamu belajar ni, kamu akan kenal potensi diri kamu. Kamu tahu kamu hebat bahagian mana, kamu tahu kamu mahir bahagian mana, dan kamu akan kenal pasti apa matlamat yang kamu ingin capai, apa cita-cita kamu. Okey, faham tak? Okey, jelas tak penjelasan cikgu ni? Penerangan cikgu ni? Jelas ya? Jelas. Sekarang ni itu untuk bahagian
kemahiran, ya, kemahiran yang telah dikuasai. Macam mana kita nak kenal potensi diri kita? Cikgu ulang balik. Pertama, melalui ujian bakat. Kedua, melalui ujian pencapaian. Ketiga, melalui ujian minat kerjaya. Keempat, melalui ujian personality. Kelima, melalui kemahiran yang telah dikuasai atau ingin dikuasai. Dan keenam, macam mana ni? Kenal pasti kelebihan diri. Okey. Kenal pasti kelebihan. Kamu semua ada kawan baik tak? Ada kawan baik tak? Ada. Semua mesti ada kawan baik kan? Kita mesti ada kawan yang kita rapat, yang kamcing dengan kita. Mustahil tak ada kan? Cikgu pun ada kawan baik. Mesti kamu pun ada kawan baik. Betul tak? Cikgu nak kamu ambil pen dengan kertas. Ambil pen dengan kertas. Ya. Dah. Okey, tuliskan nama kawan baik anda. Ya. Dah. Okey. Sekarang tuliskan 3 kelebihan kawan baik kamu. Tuliskan 3 kelebihan kawan baik kamu. Dah. Okey. Takkan tak ada, mesti banyak kan kawan baik kita ni. Kawan baik kita mesti banyak kelebihan. Kawan baik sekolah ni boleh tak? Boleh. Kalau kamu bukan selain daripada sekolah ni pun tak apa. Siapa je lah. Kalau ada sekolah lain pun tak apa. Yang penting dia kawan baik kamu. Okey, cuba senaraikan. Cikgu minta 3 je, tak banyak. 3 kelebihan kawan baik kamu. Senaraikan. Dia pandai ambil hati ke? Dia kawan yang penyayang ke? Suka bagi hadiah kat kamu ke? Selalu menggembirakan kamu? Selalu tolong kamu? Apa ciri-ciri kelebihan, ciri-ciri kawan baik kamu ni yang kamu suka? Okey, dah? Takkan lama sangat tu. Dah, cikgu. Dah, okey. Sekarang, cikgu minta 3 je kan? Tak banyak. Okey, sekarang kamu tuliskan pula 3 kelemahan kawan baik kamu. Contoh, kawan saya kuat merajuk, cikgu. Apa kelemahan dia yang kamu nampak? Apa kelemahan dia yang kamu nampak? Saya tak pernah nampak cikgu macam mana Ke kawan kamu semua hebat-hebat? Kawan kamu semua bagus? Saya biasa je. Okey. Kita pelajar normal. Tak takut apa-apa. Takut Tuhan. Okey, dah. Dapat tak? Dapat. Yang baru masuk, cikgu tadi minta dengan kawan-kawan tuliskan nama kawan baik, kemudian tuliskan kelebihan dia. 3 kelebihan kawan baik kita tadi dan tuliskan 3 kelemahan dia. Okey? Okey, dah Kalau dah sudah, cikgu nak panggil seorang. Cikgu nak panggil Nur Nabila. Nur Nabila, Assalamualaikum Nur Nabila. Nabila, anda ada di sini ke tidak? Nabila boleh kongsi tak dengan kawan-kawan? Siapa nama kawan baik Nabila dan 3 kelebihan dia? Cikgu tak nak sebut kekurangan, cikgu nak kelebihan je. Nabila? Hello? Nabila ada tak kat sini ni? Ni cikgu tengok ni, Nabila ada ni. Ada ke tidak Nabila ni? Kalau tak, cikgu tukar orang lain lah. Cikgu tukar Atikah Karmila.
Atikah Karmila. Assalamualaikum, Atika. Hai, cikgu panggil semua senyap ni. Ini ada ke tidak orangnya di sini ni? Atikah Karmila. Hello. Atika? Atika? Atika. Hai, hilang dah. Mana Atika ni? Hilang dah ke? Okey. Okey, siapa nak volunteer? Lah, cikgu panggil sampai hati ya. Sampai hati tak nyaut cikgu panggil ni ya. Siapa? Amal. Okey, Amal lah kongsi ya. Amal bagus, okey. Amal, okey Amal beritahu cikgu dan kawan-kawan siapa nama kawan baik Amal dan tiga kelebihan dia. Cerita sikit. Nama kawan saya Arisa binti Muhammad Suhairian. Dia kelakar. Kelakar. Dia jenis yang penyayang. Ceria. Kawan baik Amal cakap Arisa ya. Arisa sekarang sekolah mana Amal? Di sekolah sedasar. Oh, dia ke? Amal cerita kawan baik dia Arisa seorang yang kelakar, penyayang dan ceria. Tahniah Amal, kamu dapat kawan macam Arisa. Hebat dengan kawan Amal ni. Okey, ada siapa-siapa lagi nak kongsi tak selain pada Amal? Terima kasih Amal. Lagi yang lain? Ikram. Ikram boleh share tak? Boleh share tak dengan kawan-kawan nama kawan baik Ikram dengan 3 kelebihan dia? Kelebihan je cikgu. Ya, betul. Nama kawan baik sekali. Namanya siapa? Izmin. Muslim sekolah mana? Izmin. Isnin? Izmin. Hizmin. Hizmin kawan baiknya. Aduh, tahniah Hizmin. Bagus Hizmin ni. Okey, apa kelebihan Hizmin Ikram? Baik hati. Lagi? Lawak. Kelakar. Okey, lagi? Pandai. Kalau Hizmin ni pandai, Ikram selalu tanya Hizmin lah ni. Ya. Tahniah. Bagus Hizmin ya. Terima kasih Ikram. Okey, untung Ikram dapat kawan macam Hizmin ya. Okey. Terima kasih untuk perkongsian Amal dengan Akil. Ya, Akil ada nak cakap apa-apa? Nak kongsi apa-apa Akil? Tak ada apa-apa cikgu. Habis tadi kamu buka mic. Tu yang cikgu tanya tu. Okey, sekarang ada pen dengan kertas lagi dekat kamu? Okey, sekarang ada. Okey, sekarang cikgu nak kamu tulis pula kelebihan saya. 3 kelebihan saya dan 3 kekurangan saya. Okey, tadi kamu buat cepat kan? Sekarang cikgu nak kamu tulis untuk kamu pula. Apa 3 kelebihan saya? Marisha ada tak? Marisha boleh kongsi dengan kawan-kawan tak? Apa kelebihan diri kamu? Cikgu tak nak tanya kekurangan. Cikgu nak kelebihan. Jawab dengan yakin. Okey, jawab dengan yakin, dengan semangat. Okey. 3 kelebihan saya ialah okey. Saya ialah Okey. kuat marah. Kelebihan kuat marah? Lagi? Peramah. Bagus. Lagi? Pemalu. Bagus. Tadi Marisha sebut 3. Pemarah, peramah, pemalu. Okey, yang pemarah tu, betul ke kamu pemarah ataupun kamu hanya seorang yang tegas? Kena pasti kat situ. Macam ni kita nak tahu kita ni seorang yang pemarah ataupun kita tegas. Cikgu harap kamu bukan seorang yang pemarah, tapi kamu seorang yang tegas. Sebab sifat tegas ni adalah sifat yang baik.
Kalau si orang yang bersifat tegas ni, kelebihan dia, dia tidak mudah mengikut orang lain tanpa tak tentu pasal lah, orang kata tu. Dia takkan mudah macam lalang lah, sekejap A, sekejap B. Dia teguh pendirian. Orang yang tegas ni. Okey, tahniah Marisha. Sekarang cikgu nak tanya orang lain pula. Cikgu nak panggil Akil Ryan. Assalamualaikum Akil. Akil ada tak kat sini? Akil cerita, kongsi sikit dengan kawan-kawan dengan cikgu. Apa dia 3 kelebihan saya? Saya orang yang serius. Ceria. Lagi? Gurau cikgu. Suka bergurau. Suka bergurau senda. Okey, bagus. Lagi? Lawak. Kelakar. Kelakar Akil orangnya. Sebab cikgu tak jumpa kamu depan-depan kan. Jadi cikgu tak nampak. Cikgu rasa macam tak puas je nak bercakap dengan kamu ni. Melalui Google Meet ni kan. Tak apa, insya-Allah bulan 4 nanti kita jumpa Terima kasih banyak Akil. Bagus Akil Kelakar ni satu ciri yang baik sebab dia akan membuatkan semua orang gembira. Akil dapat banyak pahala tau buat semua orang gembira melalui gurau senda dan sifat kelakar yang Akil ada. Pastikan bila kita bergurau tu jangan sampai kita menyakiti atau mengejek kawan jangan jadikan ejekan sebagai bahan gurauan itu tak baik. Itu cikgu masukkan dalam kekurangan, bukan kelebihan. Kalau kita suka jadikan bahan gurauan, kita suka jadikan bahan gurauan tu satu bentuk ejekan ejekan tu sebagai satu bahan gurauan. Jangan Okey, terima kasih untuk perkongsian kamu mengenai kelebihan. Sekarang ni cikgu sengaja suruh kamu tulis kelebihan kamu supaya kamu tahu apa personality diri kamu, apa kelebihan diri kamu. Ada orang dia dengan mudah nak tulis kelebihan dan kekurangan orang lain. Tapi bila kita suruh tulis kelebihan dan kekurangan diri sendiri, tak dapat, gagal. Diam aja, terfikir-fikir. Apa aku punya kelebihan? Apa kekurangan aku? Tak dapat, tak tahu. Tak boleh nak tulis. Sebab kita suka, puncanya apa? Kenapa jadi macam tu? Sebab kita suka tengok orang lain berbanding tengok diri sendiri. Kita suka nilai orang lain berbanding menilai diri sendiri. Kita kena selalu muhasabah diri, kita kena selalu cek diri kita. Kena selalu baiki diri kita. Okey anak-anak, cikgu nak balik kepada slide tadi. Okey, boleh dapat tak 6 perkara ni? Macam mana kita nak kenal potensi diri kita? Boleh ingat tak 6 perkara ni? Cikgu nak kamu catat. Catat kat mana-mana, notebook ke. Cikgu tak nak kamu sekadar mendengar tetapi tidak mencatat. Nanti kalau kamu tak catat, kamu akan lupa. Okey, cuba catat sekarang kat mana-mana. Tak banyak pun, sikit je. Catat dekat buku nota kamu. Buku nota mana? Janganlah kamu catat kat buku nota nota pembelajaran kamu dengan guru lain. Ada buku nota catatan catatan yang lain yang kamu ada, yang berasingan daripada buku belajar. Catat 6 perkara ni. Kenali potensi diri melalui pertama ujian bakat, kedua ujian pencapaian, ketiga ujian minat kerjaya, ujian personality, kemahiran dan kenal pasti kelebihan. Okey, pastikan 6 perkara ni kamu ingat. Nanti kamu masuk sekolah, cikgu tanya balik, kamu ingat tak apa yang cikgu cerita ni? Okey, dah tulis? Cikgu. Okey. Cikgu. Okey. Cikgu tunggu.
Okey, dah sudah dah? Dah kan? Sikit je, tak banyak ni. Okey dah cikgu pergi next ya. Boleh cikgu. Belum? Okey. Dah. Dah Okey, cikgu pergi sebelah Okey anak-anak, ni tadi cikgu dah terangkan. Okey, kamu kena ingat ya. Tabiat kamu yang kamu ada sekarang, rutin kamu, disiplin kamu, sikap kamu, attitude kamu sekarang ni akan menentukan sikap kamu nanti dalam jangka masa yang panjang ya. Kalau daripada sekarang kamu tak berdisiplin, tak mustahil pada masa akan datang pun kamu tak berdisiplin. Cikgu sangat menitik beratkan kehadiran ya. Kehadiran ke kelas, kehadiran ke sekolah. Kenapa? Cikgu nak disiplinkan kamu supaya ia menjadi satu rutin, satu kebiasaan yang mana nanti apabila kamu dewasa, insya-Allah kamu akan jadi orang yang berdisiplin. Jadi orang yang committed. Kalau waktu sekolah kamu selalu ponteng sekolah, tak mustahil pada waktu bekerja nanti pun kamu selalu ponteng kerja. Jadi pastikan kamu bina tabiat yang baik daripada sekarang, bina sikap yang baik, attitude yang baik daripada sekarang sebab dia akan memberi manfaat kepada kamu pada masa akan datang insya-Allah ya. Okey. Apa benda cikgu nak bagi nasihat kat kamu ni? Sebelum kita bersurai, ya cikgu nak bagi kamu masa rehat panjang sikit. Okey. Ini adalah antara pesanan-pesanan cikgu khas untuk anak-anak tingkatan 1 yang cikgu sayangi ya. Yang pertama, cikgu nak minta anak-anak yang cikgu sayangi sekalian usaha untuk hadir ke kelas PDPR ya untuk dapatkan hard skill yang cikgu cerita tadi. Di samping mengasah soft skill. Ya, hard skill, ilmu-ilmu yang cikgu sampaikan tadi. Yang cikgu minta kamu buat di rumah itu semua hard skill dan mengasah soft skill, disiplin kamu, sikap kerjasama kamu ya, attitude kamu, itu semua soft skill. Jadi pastikan kamu usaha hadir ke kelas PDPR ya. Yang kedua, sertai, cuba masuk, sertai pertandingan yang dianjurkan oleh sekolah untuk kamu asah bakat. Asah bakat dan kreativiti. Bila kamu dah sertai pertandingan-pertandingan ni nanti, kamu akan tahulah nanti, oh aku pandai rupanya. Aku pandai rupanya buat video. Talent juga aku melukis. Jadi kalau kamu tak sertai, kamu tak buat, kamu tak tahulah. Kita kena buat dulu baru kita tahu ya. Cuba dulu. Tak cuba tak tahu ya. Jadi cuba sertai pertandingan yang dianjurkan. Kalau bukan dianjurkan pihak sekolah pun, kamu cuba sertai pertandingan yang dianjurkan oleh kementerian ke, mungkin unit-unit lain ke ya, yang sediakan pertandingan tersebut dekat peringkat kampung ke, apa-apa sajalah. Cuba sertai ya. Yang ketiga, buat ujian psikometrik untuk kenal diri ya, untuk kenal minat kerjaya kamu dan kecenderungan kamu. Saya sesuai kerjaya bidang apa. Tapi ujian psikometrik ni kamu tak boleh buat sekarang. Kamu kena buat nanti bila dah datang sekolah. Kamu akan buat dengan Cikgu Jamilah ya. Cikgu Jamilah akan bantu kamu. Okey. Itu ketiga. Yang keempat, prihatin. Ambil tahu dengan segala maklumat yang diberi oleh guru supaya tak ketinggalan ya. Nanti murid ada ramai, kamu tanya banyak kan. Cikgu dah bagi tahu tadi ni, tapi ada lagi yang tanya kemudian. Macam tu. Jadi kamu kena alert ya, kena peka kamu kena scroll balik lah, tengoklah maklumat tu, apa yang cikgu dah bagi tahu balik. Kamu kena tengok satu-satu. Cikgu bagi tips tadi, kalau nak tengok maklumat tu, tutup dulu data. Lepas tu baru kamu boleh scroll dengan tenang dan lancar. Okay. Yang kelima, bersedia lebih awal untuk ke kelas ya. Kamu dah tahu kelas kamu pukul berapa. Pukul berapa sampai pukul berapa ni kelas apa? 10 sampai 11 kelas apa? Ya. Pukul 12 sampai pukul 1 kelas apa? Kamu dah tahu dah, kamu ada jadual tak? Betul kan? Kamu semua dah ada jadual kan? Jadi kamu kena ikutlah jadual tu
Pastikan kamu bangun awal ya. Bangun awal, sarapan dulu ya, mandi ya. Kemudian bersiap-siap untuk kelas PDPR ya. Pastikan kamu yang tunggu guru, bukan guru yang tunggu kamu jangan buat cikgu tertunggu-tunggu. Yang nak belajar siapa ni? Cikgu ke kamu? Jadi kamu kena masuk ke kelas seperti waktu yang dah ditetapkan tu masuk. Okey. Nombor 6, bersikap jujur. Bersikap jujur, berterus terang ya. Bagi tahu cikgu kalau ada masalah. Bagi tahu cikgu. Bagi tahu guru subjek. Guru subjek ke, guru kelas ke, apa-apa je lah. Kamu ada masalah apa-apa. Bersikap jujur, amanah. Kalau tak masuk kelas, jangan kamu tanda kehadiran tu kalau kamu tak masuk. Kamu tak masuk, kamu isi kehadiran. Mana boleh macam tu. Tak baiklah kan. Kalau kita tak masuk, jangan isi kehadiran tu. Itu maksudnya kamu tak amanah. Tak amanah, tak baik. Sikap soft skill yang kamu bina ni, ni soft skill yang tak baik lah ni. Tak amanah. Kalau kita nak soft skill yang orang kata soft skill yang baik, yang bagus, bersikap jujur, amanah. Kamu kena didik diri kamu daripada sekarang. Bersikap jujur, berterus terang. Ada masalah apa-apa, bagi tahu guru kelas ya. Bagi tahu dengan guru mata pelajaran. Tak ada ni cikgu nak marah kamu. Bagi tahu je. Cikgu, saya ada masalah, saya tak top up lagi cikgu. Cikgu, line saya slow cikgu, saya dah cuba masuk. Bagi tahu jangan kamu tahu-tahu je nanti cikgu tengok kat keadaan tak masuk tapi ada. Cikgu tengok tau. Satu lagi tentang kehadiran Google Meet. Anak-anak, kehadiran Google Meet ya. Bila kamu masuk Google Meet, sebenarnya cikgu boleh tahu kalau kamu memang ada line yang bagus atau tak bagus. Ya, kamu memang sengaja keluar atau kamu terkeluar. Cikgu boleh check tahu. Kat Google Meet tu ada Google Meet attendance. Cikgu tahu siapa yang cakap jujur, siapa yang tipu. Saya terkeluar cikgu. Kalau terkeluar, betul ke terkeluar? Automatik ataupun terkeluar sengaja mengeluarkan diri. Ya, cikgu boleh check dekat Google Meet attendance. Ya, cikgu tahu kalau kamu jujur ke tak jujur kat situ. Sebab melalui record Google Meet, dia akan beritahu cikgu kamu memang keluar disebabkan line ataupun kamu keluar memang kamu sengaja keluar. Cikgu boleh tahu. Okay. Ingat, jujur. Jangan tipu. Tak masuk kelas, jangan tanda. Okay. Nombor 7. Jauhi sikap bertangguh. Sikap bertangguh ni apa? Apa sikap bertangguh ni? Suka berlengah-lengah. Bila cikgu bagi tugasan, cikgu dah cakap dah. Okay, dalam masa, sebab tu cikgu pesan tadi, masuk kelas awal. Ikut masa yang cikgu tetapkan. Supaya kamu tak banyak tugasan yang kamu nak siapkan ya di luar waktu kelas. Cikgu nak pastikan kamu dapat siapkan tugasan tu dalam waktu kelas sahaja. Ya, jauhi sikap bertangguh, jangan berlengah-lengah. Bila cikgu ada bagi tugasan tu apa, terus buat. Jangan tangguh-tangguh. Bila kamu tak bertangguh, kamu terus buat, siapkan tugasan yang cikgu bagi, insya-Allah kamu akan rasa lapang hati. Nanti bila dah habis kelas, leganya, semua kerja cikgu bagi dah siap dah. Barulah boleh pergi main, boleh main game ke, kan? Macam-macam boleh buat. Bila kerja-kerja kita, tugasan-tugasan yang cikgu beri semua dah settle, kan? Baru rasa happy, betul tak? Rasa lega. Kalau kamu kerja tak siap, kamu berlengah-lengah, tak siapkan kerja, nanti cikgu mesej kemudian. Cikgu mesej kat mak ayah kamu, tugasan sekian hari bulan belum siap lagi, siapa yang dah siap? Baru kelang kabut nak buat kerja. Kan nanti dah susah, kerja semakin lama semakin bertambah. Bila kamu lengah-lengah, lagi bertambah lah, kan? Lagi susah. Jadi jangan bertangguh. Jangan lengah-lengah. Bila cikgu bagi tugasan, terus buat, siapkan supaya senang di kemudian hari. Susah-susah dulu, senang-senang kemudian. Okey, nombor 8. Okey, nombor 8. Ni anak-anak ya, anak-anak yang cikgu sayangi. Setakat ni kamu dah belajar selama 4 minggu kalau tak silap cikgu. 4 minggu
Tadi masa mula-mula cikgu tanya di awal kelas, kamu kata kamu okey dengan subjek-subjek ni. Macam mana? Cikgu tanya sekali lagi. Kamu rasa kamu boleh bawa tak subjek agama? Hello? Boleh. Rasa-rasa boleh bawa tak? Susah ke? Boleh. Ada yang rasa susah ke? Okey, kalau boleh, alhamdulillah ya Allah. Hai. Lega cikgu dengar kalau boleh ya. Kalau kamu okey, kamu rasa setakat ni tak ada masalah apa-apa, kamu boleh bawa subjek agama, alhamdulillah, cikgu rasa syukur sangat ya. Tapi kalau kamu ada masalah, anak-anak, kalau kamu ada masalah, bincang dengan ibu bapa ya. Terutamanya kalau kamu rasa kamu tak susah ni, tak boleh nak bawa ni, susah. Bincang dengan mak ayah bincang dengan cikgu, okey? Nanti selepas cikgu rasa insya-Allah nanti dalam bulan 4 cikgu akan bagi satu soal selidik dekat kamu ya. Soal selidik, cikgu nak tengok macam mana tahap penerimaan kamu dengan mata subjek-subjek yang kamu belajar di Sekolah Menengah Agama Chuwa ya. InsyaAllah cikgu doakan yang terbaik untuk anak-anak tingkatan 1 Ibnu Sina dan 1 Ibnu Haldun ya. Cikgu harap kamu terus bersemangat masuk ke kelas setiap hari ya. Belajar sungguh-sungguh untuk dapatkan kemahiran hard skill dan soft skill yang cikgu cerita tadi, okey? Ada masalah apa-apa, sekali lagi cikgu beritahu ada masalah, bincang dengan apa ya, cakap dengan cikgu. Okey, nak cakap dengan cikgu Jamilah pun boleh ya. Okey. Okey, cikgu rasa tak ada apa-apa. Cikgu nak masa tinggal berapa minit ni? 8 minit ya. Okey anak-anak, ada apa-apa tak nak tanya cikgu? Sebelum kita bersurai? Tak ada? Okey. Setakat ni penjelasan penerangan cikgu jelas tak? Jelas ya. Jelas ya, faham ya? Okey. Okey, itu saja untuk kali ini. InsyaAllah pada masa akan datang kalau ada rezeki kita akan berjumpa lagi ya. Mungkin dalam sesi Google Meet seperti ini ataupun kita terus berjumpa pada waktu buka sekolah nanti. Bila sekolah buka? Anak-anak? Sekolah buka bila? 4 atau 5 April. Tahniah. Kamu ingat hari tu. Maksudnya kamu seorang yang peka. Yang cikgu cakap tadi, peka maklumat ya. Kena peka tau. Kita kena jadi individu yang peka. Itu pun salah satu kemahiran soft skill. Okey, jadi orang yang peka. 4 atau 5 hari bulan kita akan berjumpa insya-Allah. Okey anak-anak, kita tutup majlis perjumpaan kita pada pagi ini dengan tasbih kifarah dengan surah Wal-As. Okey, baca sama-sama ni. Cikgu tunjuk dekat skrin ni. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Okey, alhamdulillah. Ya anak-anak, terima kasih kerana beri perhatian, kerana mendengar dengan teliti ya penjelasan cikgu. Terima kasih masuk ke kelas cikgu pagi ni. Okey. Ya anak-anak, jumpa lagi akan datang. Bye. Okay, bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Bye. Syukran. Bye. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu. Ya, bye. Bye cikgu. Bye.